Separuh masa pertama yang mengaibkan apabila Harimau Malaya ketinggalan 1-2 di tangan Timor Leste. Ketinggalan baru kita bangkit dan mengubah corak permainan, lebih menekan. Punya ekspektasi yang tinggi terhadap pasukan kebangsaan, pundit Malaysia tak puas hanya menang 3-2 dari Timor Leste. Harimau Malaya sekali lagi hampir dipermalukan pasukan bawahan, ketika harus tunggang langgang bangkit dari ketertinggalan, sebelum akhirnya sukses tewaskan Timor Leste pada sesi grup A di ajang Piala AFF 2024 di kandang sendiri. Kita ketinggalan. Itu yang berlaku. Seperti Kis tanya tadi, mengapa momentum itu bertukar di separuh masa kedua? Bagi saya ialah kerana kita ketinggalan. Itu yang berlaku di Cambodia tempoh hari. Kita ketinggalan, baru kita bangkit dan mengubah corak permainan, lebih menekan, lebih pergi menyerang untuk mendapatkan jaringan. Dan saya nak syorkan sebenarnya benda ni sepatutnya tak berlaku kerana kita kalau bermain sebegini bertemu dengan pasukan yang lebih besar, mungkin kita akan agak susah. Dan kita dah bincang awal, sepatutnya kita lebih memberi tekanan kepada pasukan lawan daripada awal permainan. Kita tak boleh menunggu kita dah ketinggalan baru kita nak bermain sebegitu. Jadi bermain dengan Timor Leste, Cambodia, mungkin kita boleh mendapatkan gol penyamaan dan gol kemenangan, tetapi bertemu dengan pasukan besar seperti selepas ini mungkin Thailand, Singapura, mungkin agak sukar. Separuh masa pertama yang mengaibkan apabila Harimau Malaya ketinggalan 1-2 di tangan Timor Leste. Pertukaran ramai pemain dilakukan oleh Pau Mati nampaknya tak menjadi. Sebaliknya Timor Leste yang laju lebih mendominasi perlawanan. Walaupun Malaysia melalui 1-0, Timor Leste melalui 2 serangan balas pantas menjaringkan 2 gol yang mengaibkan. Jelas aksi separuh masa pertama memang mengecewakan. Ramai penonton mengecam pasukan Harimau Malaya yang kini ketinggalan 1-2. Malu, ramai orang jangka kita boleh menang kurang-kurangnya 3-0 selepas Thailand menang besar 10-0 dengan Timor Leste, tapi kita ketinggalan 1-2 pada separuh masa pertama. Harap ada perubahan di separuh masa kedua nanti. Separuh masa pertama yang mengaibkan apabila Harimau Malaya ketinggalan 1-2 di tangan Timor Leste. Pertukaran ramai pemain dilakukan oleh Pau Mati nampaknya tak menjadi. Sebaliknya Timor Leste yang laju. Ketika Harimau Malaya diprediksi akan menang besar melawan Timor Leste yang berada di ranking 196 dunia, Malaysia dibuat ketat-ketir jatuh bangun untuk mengejar ketertinggalan. Di hadapan 7.000 penonton, Harimau Malaya asuhan Pau Marti Vicente dengan ranking 132 dunia ini, bahkan harus menunggu hingga menit ke-38 untuk mencetak gol pembuka bagi skuad kebangsaan. Namun Malaysia dikejutkan dengan aksi pemain Timor Leste João Pedro berhasil cetak gol pertamanya. 2 menit berselang Timor Leste kembali mencetak gol kedua. Timor Leste sempat unggul di babak pertama. Namun tim Malaysia mampu mengajar ketertinggalan babak kedua setelah Paulo Jasu mencetak gol pada menit ke-70. Pada menit ke-83 Malaysia akhirnya berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2 lewat gol bunuh diri pemain Timor Leste Joao Panji, yang berusaha membuang bola hasil sundulan pemain Harimau Malaya Paulo Josue. Aksi ini sekaligus menyelamatkan marwah wajah skuad Harimau Malaya dari kekalahan yang memalukan di kandang sendiri. Ahmad Syarul, Razman, Zakwan, apa yang boleh kita katakan? Apa yang boleh saya katakan dulu, prediction kita out malam tadi. Kita semua tiga prediction kita sudah out untuk separuh masa pertama. Dan saya rasa anda bertiga atau kita semua di sini sememangnya cukup terkejut. Sangat terkejut. Kita expectation kita sebenarnya untuk separuh masa pertama Malaysia bermula dengan garang. Ternyata kita dihukum dengan jaringan counter attack yang tidak sepatutnya dilakukan pasukan Malaysia. Untuk saya sebenarnya Abang Syarul juga dah menjangkakan Timor Leste akan bermain sebegini. Dia akan bertahan dan dalam masa yang sama akan keluar untuk melakukan counter attack. Dan di minit yang pertama ataupun sehingga 5 minit awal, kita sendiri dah berbincang, kita lihat bahawa Timor Leste mempunyai kualiti untuk menyerang dari segi counter attack. Dan itu yang berlaku sebenarnya. Kalau dilihat pemain-pemain tengah kita agak kurang melakukan tekanan dan memberi ruang untuk pemain-pemain Timor Leste boleh keluar. Kalau dilihat Aguero dan juga Paulo Jose tidak memainkan peranan yang besar sebenarnya. Saya lihat kedua-dua pemain ini seperti hanya berada di dalam padang ketika menyerang, dan ketika bertahan kita tak nampak pun mereka membantu ketika bertahan. Urusan yang 2 perlawanan ni lah, kita tengok 2 perlawanan ni dah cukup dah untuk skuad Harimau Malaya ni. Macam mana kita punya tim kita ni lah kan,
Kau rasa kita sampai grup je ni, dan lepas ni kita jumpa Thailand, masak kita ni. Tapi apapun aku ni cakap awal-awal dengan korang, jangan harap sangat. Ini squad yang terakhir lah. Lepas tu TMJ pegang, tengoklah macam mana dibersihkan, macam mana. Mana yang korang akan tengoklah. Ini squad yang FAM di era yang ni lah. Nanti lepas ni kau tengoklah. Korang kena susah dulu lah. Mana yang korang kena susah dulu lah. Kau layan je lah game-game ni. Kalah ke menang, aku ni dah macam dah tahu hati, dah biasa lah kalah menang. Sebab aku lagi-lagi aku ni FAMU, dah biasa lah kalah ni kan. Korang kalau nak rasa kalah jadi FAMU. Aku lagi menggalakkan ramai lagi lah squad yang malah jadi FAMU. Yang biasakan kekalahan, itu dah biasa lah. Kalah ni dah biasa lah. Macam asam garam lah. Okay guys, korang komen pendapat korang lah untuk squad yang Malaya macam mana. Aku rasa sampai grup je lah ni. Lepas tu kita balik, lepas tu settlekan. Lepas tu coach baru sampai, coach pemati belah lah. Aku nak sangat dia ni belah. Malaysia confirm menang malam ini. Ini dia game kedua Piala AFF kita, Harimau Melaya lawan Timor Leste. Abang bukan nak pandang rendah diorang lah, tapi kalau Timor Leste boleh kecundang 10-0 kat rumah sendiri, kita boleh menang sekurang-kurangnya 3-0 kat Bukit Jalil kot. Dari keputusan seri yang menghampakan hari tu, abang yakin pemain kita sudah bersedia untuk buat yang terbaik, apatah lagi di hadapan ekor Harimau. Untuk starting line up, kekalkan barisan defense yang sama, tapi mereka perlu belajar dari kesilapan dan mengekalkan fokus kerana abang percaya Pau Mati akan menggunakan highline nanti. Midfield Harimau Melaya dah cukup balance, kekalkan Sami Kuti, Wilkin dan juga Endrick. Pendapat abang, Pau Mati kena memulakan Fergus Tierney sebagai striker utama kita nanti. Apa yang dia tunjukkan dalam 20 minit lawan Kemboja sangat meyakinkan. Sayap kiri kita perlukan kelincahan Fazrul Amir dan guna Aguero di sebelah kanan, walaupun itu bukan posisi natural dia. Dan last sekali, bagi kawan-kawan yang akan turun Bukit Jalil nanti, kalau kamu nak bersantai bersama abang, komen jalan kat sini. Malaysia Breaking news guys, untung Malaysia berhasil comeback di babak kedua dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Malaysia. Hampir aja kalah nih, soalnya di babak pertama itu Timor Leste unggul guys dengan skor 2-1. Tapi setelah menyaksikan babak kedua, jujur aku ada beberapa pertanyaan guys. Di mana gol kedua dan gol ketiga yang diciptakan oleh Malaysia? Itu kan wasitnya lagi ngomong nih sama bagian VAR. Cuman kenapa tidak ada replay dari pengecekan VAR-nya? Bukannya seharusnya itu harus ditampilkan ya? Ya agar semua orang bisa lihat gitu. Gol kedua dan gol ketiga Malaysia ini sah atau tidak. Apalagi yang paling aneh itu sebenarnya gol ketiga guys menurut aku. Dimana ada momen terjadi kontak fisik antara pemain Malaysia dan kiper Timor Leste. Padahal kan seharusnya kiper itu dilindungi dan terjadi benturan loh. Tapi wasit tetap mensahkan gol ketiga Malaysia. Tetapi yang sangat dipertanyakan, kenapa replay dari pengecekan VAR itu tidak ada? Ya, tapi inilah this is AFF guys. Liga yang sangat disukai oleh salah satu pengamat timnas Indonesia. Memang hiburan sekali Piala AFF ini guys, benar hiburan. Namun rupanya kemenangan ini tak membuat puas pundit Malaysia. Kelemahan di babak pertama menjadi topik, dan mengapa dengan adanya pasukan naturalisasi pun Malaysia tak mampu menang banyak melawan tim yang sebelumnya dibantai Thailand dengan skor 10-0. Bahkan pundit Malaysia tersebut pun memuji ketangguhan Timor Leste, yang sukses membuat Harimau Malaya kocar-kacir sejak babak pertama. Apa pendapat Anda?